Rang Undang-Undang Syarikat dan Skim Kepentingan Baharu yang diluluskan Parlimen pada 4 April lepas mampu melonjakkan persekitaran perniagaan seluruh negara yang lebih dinamik, berdaya saing dan kondusif. Ini kerana ciri-ciri utama rang undang-undang berkenaan membolehkan syarikat ditubuhkan oleh ahli tunggal sekaligus menjadi pengarah tunggal syarikat. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Jamil Saleh berkata, rang undang-undang baharu itu juga dijangka mengurangkan beban dan kos pematuhan pengarah, sekaligus menjadikan pengarah syarikat lebih cekap dalam tadbir urus syarikat. Malah, rang undang-undang itu diyakini dapat memberi pilihan kepada usahawan tempatan di Sabah dan Sarawak untuk mendaftarkan entiti perniagaan memandangkan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tidak terpakai di kedua-dua negeri tersebut. Beliau berucap pada majlis perasmian Carnival One SSM di Kota Kinabalu. Majlis dirasmikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajat Zainab Ahmad Ayed mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Sementara itu, Datuk Musa menyarankan golongan muda agar menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Datuk Musa juga mahu elemen kreativiti dan inovasi digunakan bagi menghasilkan produk berkualiti yang kompetitif serta memenuhi kehendak pengguna. Petani yang mengusahakan padi bukit akan menerima faedah kemajuan sosial dan ekonomi daripada pemberian skim subsidi baja dan racun khusus untuk membela nasib pesawah di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, pemberian skim tersebut berupaya meningkatkan hasil keluaran padi dari 1 tan per hektar kepada 2 hingga 3 tan per hektar. Tambahnya, padi bukit juga mempunyai potensi besar untuk dikomersialkan kerana harganya yang tinggi mencecah RM5 sekilo ketika ini dan dikategorikan sebagai beras premium. Beliau yakin variati beras tempatan seperti kodipin, parai emas, parai watu dan parai manuk berpotensi tinggi untuk dikomersialkan ke pasaran global sekiranya dipromosi secara aktif dan dibungkus dengan menarik. Beliau berucap sempena kempen Makan Beras Tempatan, anjuran kawasan pembangunan pertanian bersepadu Kota Belud di Kota Kinabalu. Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyambut baik kempen berkenaan kerana dapat meningkatkan permintaan terhadap variati beras tempatan sekaligus menggalakkan penanaman secara besar-besaran yang akan menjana pendapatan petani. Kerajaan sentiasa menyambut baik dan menggalakkan lebih banyak persatuan belia dan generasi muda melibatkan diri sekaligus menjadi penganjur kepada pelbagai program kebudayaan seperti perayaan Pesta Keamatan. Ini dinyatakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau. Menurut Datuk Madius, langkah itu penting bagi memastikan golongan belia turut sama terlibat dalam memartabatkan identiti suku kaum selain mempromosi khazanah budaya dan tradisi suku kaum masing-masing. Usaha itu secara tidak langsung meningkatkan jati diri dan pengetahuan para belia mengenai adat resam dan budaya. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat Zon Entilibon Daerah Tongot di Dewan Kampung Simpang Entilibon Tongot, anjuran Gabungan Persatuan Belia Zon Entilibon Daerah Tongot. Ini adalah satu kegiatan yang amat baik oleh pesan-pesan belia kerana dia mempromosi keamanan dan persahabatan seperti mana yang dikehendaki oleh kerajaan. Anak-anak muda pada sekarang ini, khususnya di kawasan zon Intilibon ini, masih ingin memelihara warisan budaya yang sudah kita warisi sejak sekian lama. Dan pada hari ini terbukti belia mampu menganjur sesuatu penganjuran keamatan yang begitu teratur, begitu baik sekali. Terdahulu, Datuk Madius merasmikan Dewan Terbuka SK Entilibon Tongot. Dewan SK Entilibon yang ditaja dan disumbangkan Datuk Madius dengan kos sebanyak RM150,000 berkenaan siap sepenuhnya pada Julai tahun lalu. Ibu bapa perlu menyertai program-program ke arah pembentukan keluarga bahagia. Menerusi program itu, mereka mendapat pendedahan serta ilmu pengetahuan bagi mengukuhkan ikatan kekeluargaan.
Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kamarlin Haji Ombi berkata, ilmu pengetahuan yang diperoleh perlu dimanfaatkan untuk mensejahterakan keluarga tersayang. Selepas mendengar ceramah ini mungkin kita dapat ilmu-ilmu yang baik untuk memantapkan lagi bagaimana cara untuk kita membahagiakan keluarga. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Bengkel Kesejahteraan Keluarga Anjuran Kemas Kampung Gadong Beaufort. Terdahulu, Datuk Kamarlin yang juga wakil rakyat Lumadan menyempurnakan penyerahan motosikal di Kampung Grama Beaufort. Dalam ucapannya, Datuk Kamarlin berkata, golongan beliau perlu berani melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, khususnya berkaitan dengan industri pelancongan. Sementara itu, penerima yang ditemui menyifatkan sumbangan berkenaan meningkatkan komitmen mereka untuk berkecimpung dalam perniagaan. Sangat baiklah untuk memajukan industri macam di kampung ni, menambah pendapatan orang kampung, lagi boleh menarik pelancong-pelancong luar. Kan boleh menjalankan bisnes untuk mencari rezeki, gitulah. Dalam majlis ini, seramai 10 belia di kampung berkenaan menerima motosikal sumbangan perantis Borneo Dagang Kota Kinabalu. Generasi belia yang berilmu dan berpengetahuan penting bagi memacu pembangunan negara. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata, belia merupakan aset yang cukup berharga dan bernilai kepada negara. Sehubungan itu, beliau mahu anak-anak muda tidak lalai dan berasa selesa sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam kegiatan merugikan masa depan diri, keluarga dan negara. Beliau berucap ketika merasmikan Seminar Fik Belia siri kedua 2016 di Sandakan. Seminar bertemakan belia dan cinta itu disertai 500 peserta. Seminar anjuran bersama Jawatan Kuasa Dakwah Sandakan dan belia serta belia wanis Masjid Jamek Sandakan tersebut sempena sambutan Hari Belia Peringkat Negeri 2016. Datuk Taufik berkata, seminar berkenaan wajar diperluas ke seluruh negeri kerana ia menghimpunkan pendakwah berpengalaman yang berupaya membentuk akhlak positif dalam kalangan belia. Kerjasama dan sokongan ahli terhadap persatuan amat penting agar sesebuah persatuan itu dapat bergerak maju ke hadapan. Ini ditegaskan Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Menurut Datuk Nizam, kerjasama padu antara ahli merupakan kekuatan sesebuah persatuan untuk mencapai objektif penubuhannya. Justru, beliau juga mengingatkan ahli persatuan agar mengutamakan kepentingan persatuan dengan memberikan komitmen menyeluruh dalam apa jua pelaksanaan program dan aktiviti yang dianjurkan. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Serakup Iban Dayak Tawau di Kampung Iban, Kuala Nansang, Tawau. Dalam majlis ini, Datuk Nizam menyampaikan sumbangan wang tunai sebanyak RM2,000 kepada Persatuan Serakup Iban Dayak Tawau untuk tabung persatuan dan sambutan perayaan Hari Gawai nanti. Kerajaan negeri menyampaikan sumbangan berjumlah RM150,000 bagi penganjuran perlumbaan perahu naga antarabangsa Gabungan Persatuan Cina Sabah FCAS ketiga 2016 di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Sebanyak 112 pasukan termasuk dari luar negara iaitu China, Filipina, Brunei dan Indonesia mengambil bahagian dalam kejohanan itu yang menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM74,000. Sumbangan disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman kepada Presiden FCAS Datuk T.C. Goh dan disaksikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin sebelum menyaksikan peringkat akhir kejohanan ini. Pasukan Cina Guangdong muncul johan kategori piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan menerima hadiah wang tunai RM10,000, piala dan pingat. Tempat kedua dan ketiga pula masing-masing dimenangi pasukan Gajah Mada Paddle Club dari Indonesia dan Sayang Lawas. Kedua-dua pasukan masing-masing menerima wang tunai RM5,000 dan RM2,000 beserta piala dan pingat. Bagi kategori Piala Ketua Menteri Sabah, Johan dimenangi Ulmala Dragon Boat Team Lawas, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Sarawak Dragon Boat Team dan Sri Lawas.
Kesemua pasukan masing-masing menerima wang tunai RM8,000, RM4,000 dan RM2,000 berserta piala dan pingat. Sementara itu, kategori Piala Naga FCAS kumpulan antarabangsa dan campuran Malaysia dimenangi pasukan Lela Cetria dari Brunei Darussalam. Pasukan berkenaan menerima hadiah wang tunai RM8,000, piala dan pingat. Hadiah kemenangan disampaikan Tun Dr. Haji Johar. Muhammad Rifanzi Ruji mewakili wilayah Persekutuan Labuan muncul johan dalam pertandingan akhir Sugandoi Keamatan peringkat negeri Sabah 2016 yang berlangsung di Hongkot Keesaan KDCA Penampang. Kemenangan itu melayakkan Muhammad Rifanzi membawa pulang wang tunai RM6,000, trofi beserta telefon bimbit. Sebenarnya tahun ini saya tidak berani untuk jangka apa-apa. Saya cuma buat yang terbaik saja sebab semua peserta lain pun sangat hebat. Saya punya tekan sebenarnya Daryl. Tapi saya tidak pernah masukkan diri saya dalam top 3, cuma saya berharap lah. Saya tidak expect, cuma saya berharap sangat-sangat saya dapat masuk at least top 3 dan tidak sangka pada malam ini saya menang lah. Naib Johan disandang wakil Keningau, Daryl Rees Vidi, manakala Debra Paimin dari Ranau di tempat ketiga. Mereka masing-masing membawa pulang wang tunai RM4 dan RM3,000 beserta trofi. Bagi kategori penyanyi popular dimenangi Isabella Albert mewakili daerah Tuaran dan membawa pulang wang tunai RM1,000 beserta trofi. Hadiah disampaikan Timbalan Ketua Menteri yang juga Hugon Siau, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Berucap merasmikan pertandingan ini, Tan Sri Joseph menyifatkan Sugandoi dapat mengetengahkan penggiat seni muzik dan suara untuk berdaya saing memartabatkan penciptaan lagu-lagu kadazan dusun dan murut sekaligus memajukan industri muzik di Sabah ke peringkat lebih tinggi. Lagu berjudul Tinau nyanyian Afizal Fahmi Inggu Amir nyata membawa tuah kepadanya apabila muncul juara dan memenangi kategori persembahan terbaik serta lirik terbaik dalam pertandingan akhir Carta Lagu Murid Sabah VFM musim ke-6 2014-2015. Afizal berjaya membawa pulang hadiah berjumlah RM5,000 beserta trofi dan sijil. Tempat kedua dimenangi Syahrin Amud Sapri yang juga memenangi anugerah vokal terbaik. Syahrin memenangi wang tunai berjumlah RM3,000, trofi dan sijil. Tempat ketiga dimenangi oleh Rushdie Rapael dan membawa pulang hadiah RM1,000, trofi dan sijil. Sementara itu, anugerah lagu paling popular dimenangi Empin Ansusuk yang membawakan lagu Okou Kalandananku dan membawa pulang wang tunai RM1,000, trofi dan sijil. Hadiah disampaikan oleh Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur yang juga Wakil Rakyat Kawasan Nabawan, Datuk Bobby Swan. Lebih 5,000 masyarakat setempat menyaksikan pertandingan berkenaan yang julung kalinya diadakan di Nabawan. Pertandingan dianjurkan oleh RTM dengan kerjasama pejabat daerah Nabawan. Baik, seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini akan diadakan sesi interaktif Responden Banci Ekonomi 2016 bertemakan data berkualiti untuk kesejahteraan masa hadapan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Majlis Penyampaian Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah siri ke-27 akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Pada pukul 9 pagi juga akan berlangsung pameran dan persidangan minyak dan gas Sabah kelima di Sutra Harbour, Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 11 pagi ini, Majlis Pelancaran Skim Kawalan Harga Musim Perayaan Pesta Keamatan akan diadakan di Pasaraya Mili Mewah Tuaran. Dan akhir sekali, Majlis High Tea bersama media sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada pukul 2.30 petang ini di Pacific Sutra, Kota Kinabalu. Baik saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.